A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa wal Habibil Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila ashabil kiram wa ila ilahi ta'ala azami syai'un lillahil Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علمك يا الله. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam, para ahli jantah kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, hidayahnya, taufiknya yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita isi masa-masa yang ada pada kita pada malam ini, untuk duduk sebentar dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita buat ini mendapat keridhaan, berkat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam majlis yang mulia, yang kita pohonkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah. وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس العلم. Apabila kamu lalu di satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, maka duduklah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Mereka bertanya, apakah dia taman syurga wahai Rasulullah di dunia ni? Qala majalisul ilmi, majlis ilmu. Wa fi riwayatin ukhra hilakuz zikri, halaqah zikir. So alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung kitab Penawar bagi Hati ni, muka surat 22 yang bawah sekali tu, bawah sekali. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara. Seperti biasa Tuan Syekh kita sebut bahawa segala kelakuan-kelakuan yang keji, yang cela mana yang keji, yang tak baik, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sebutkan sebagai sifat-sifat mazmumah, kan?
sifat-sifat mazmumah. Setelah kita buang sifat-sifat mazmumah, maka kita kena isi dengan sifat mahmudah. Setelah kita berjihad nafsu kita, jiwa kita, diri kita supaya terhindar daripada penyakit-penyakit mazmumah, maka kita isi dengan sifat mahmudah. Barulah kita kata baru cantik, baru cantik, baru indah, baru sempurna perjalanan hidup kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu para ulama kita, tutup guru kita duk pesan, kita hidup di dunia ni kita sebut sebagai at-tahalli, at-takhalli thumma at-tahalli, at-takhalli thumma at-tahalli. At-takhalli makna kita buang segala penyakit-penyakit buruk yang Tuan Syekh ni akan sebut yang 10 ni. Kemudian kita at-tahalli, kita isi, kita hiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, apa nama, ikhlas, sabar, redha, tawakal, semua tu kan. Ini kita panggil sifat-sifat mahmudah. Ia ada dua benda, mazmumah, mahmudah. Di samping kita duk buang mazmumah, kita duk isi mahmudah, barulah sempurna. Barulah sempurna. Kita nak balik pada Allah, nak jumpa Allah, barulah sempurna, insya-Allah. Tuan Syekh kata segala sifat yang dicela tu banyak sangat, tapi yang dia sebut sini 10 saja. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya. Kerana dalam banyak-banyak tu dihimpunkan pada 10 ni saja. Maknanya yang lain tu yang cabang-cabang saja. Yang cabang-cabang. Yang utamanya 10. Yang utamanya 10. Dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ini. Maksudnya yang hak lain-lain daripada 10 ni dia cabang. Dia jadi pada puncanya 10. Hak 10 ni. Hak lain tu jadi pasal puncanya jadi hak 10 ni. Sebab tu Tuan Syekh kita sebut 10 saja sifat-sifat tercela, sifat-sifat keji, sifat-sifat mazmumah yang kita kena buang. Pertama, sangat loba atas makanan. Sangat loba atas makanan. Sekali kita sampailah bab ni. Bab loba makanan ni dia akan sebut sekali. Kita baca dulu kan. Pertama, sangat loba atas makanan. Loba makna sangat tamak. Sangat tamak kepada makanan. Kedua, sangat loba atas berkata-kata. Suka bercakap banyak sangat. Dan ketiga, marah. Keempat, dengki. Kelima, kikir dan kasih akan harta. Keenam, kasih akan kemegahan. Ketujuh, kasih akan dunia. Kedelapan, membesarkan diri. Kesembilan, ujub. Kesepuluh, riak. Kan? Ini semua 10 ni akan dibincang dalam kitab ni. Ini disebut sekali imbas. Disenaraikan 10. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Menghiasi, silap cetak. Bukan menghiasi tu, menjauhi. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau menjauhi jantung engkau daripada sifat-sifat kecelaan ini. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Artinya sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Berjaya orang yang bersihkan jantung daripada 10 benda tadi, maka dia berjaya dia. Qad aflah makna telah berjaya, telah berjaya. Kalau aflah berjaya, tapi Allah sebut qad, nak menguatkan, nak menguatkan bahawa sesungguhnya telah berjaya. Kalau kita kata aflah saja berjaya, kan? Tapi kalau sebut qad, Allah letak depan huruf qad tu makna litakid, untuk menguatkan bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang berjaya membersihkan hati dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, telah sesungguhnya telah berjaya orang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang dalam solat mereka itu khusyuk. Jadi Allah mengatakan bahawa orang yang khusyuk itu orang yang sesungguhnya telah berjaya. Sebab itu disebut qad.
Tuan-tuan kalau jumpa dalam Quran ke dalam hadis ke, jumpa perkataan qad baru disertakan dengan perbuatan tu, maka menunjukkan benda itu penting. Benda itu penting. Artinya sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Artinya membersihkan akan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Hak tadi, hak 10 tadi. Dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Maksudnya bersuci itu separuh daripada iman. At-tuhur, at-tuhur, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Memberi faham oleh hadis ini akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung daripada barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah. Maknanya iman itu takkan sempurna selagi mana kita bersih bersih daripada hati kita, jiwa kita, nafsu kita, daripada benda-benda yang 10 tadi. Sebab Nabi sebut bersuci, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Para ulama mengatakan bersuci ini sama ada zahir dan batin. Zahir dan batin. Bersih zahir dan bersih batin. Kan? Ada orang dia nak bersih zahir saja tapi batin tak mau bersih. Tak boleh kan? Dia kena sekali kan? Kita berusaha bersih zahir kita dan berusaha bersih batin kita. Apa sahaja hadis yang Tuan Syah sebut kan? At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Mafhum hadis ini bahawa sempurna iman itu adalah dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah. Barang yang Allah tak kasih, maka kita bersihkan jantung kita. Allah tak suka kita sombong, maka kita cuba bersihkan diri kita pada sombong, kan? Allah tak suka kita riak, maka kita cuba bersihkan diri kita daripada riak. Allah tak suka kita bongkak, angkuh, maka kita buang. Sebab kita tahu bahawa ini semua penyakit-penyakit yang menghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadha' kerana Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat darjat dia. Tawadha' kerana Allah. Bukan tawadha'. Ada orang mungkin tawadha' tapi kerana benda lain. Dia tawadha' dia tapi bukan kerana Allah, mungkin kerana benda lain, benda habuan dunia ke apa. Ini tak lillah. Kita perasan, tuan-tuan perasan tak? Kadang mungkin kita lihat dia tu nampak bagus dia tawadha'. Baguslah kita ni hukum atas zahir kita lah kan. Kita tak tahu hati orang macam mana kan? Kita hukum orang atas zahir saja kan. Nahnu nahkum bizzawahir, kata ulama. Wallahu yatawalla sarair. Kita hukum atas yang zahir nampak. Hati tak tahu macam mana. Baik fikir dia hati. Tapi cuma kita nak panggil lah diri kita, diri saya, diri semua, bahawa mungkin ada orang yang nampak tawaduk tapi mungkin bukan kerana lillah, mungkin kerana benda lain, mungkin kerana nak dapat pujian. Kerana tak ikhlas tu, tak tawaduk lah lillah tu. Tu syaitan duk kacau, duk main kan. Tawaduk tapi bukan lillah, kerana nak mendapat habuan dunia ataupun kerana nak dapat pujian manusia, nak habaq kata dia ni tawaduk. Kan dah tak boleh, tak betul dah. Dalam tu kata syaitan, dalam kita nak buat baik itu pun dia masuk lagi. Dia dan lagi celah. Tu nak buat baik tu bukan nak buat jahat tu, nak buat baik tu. Nak jadi orang yang tawaduk kan? Bukan nak buat maksiat, nak buat benda baik, nak buat tawaduk. Dia masuk jarum. Bukan kerana Allah, kerana benda lain. Jadi sia-sia, haba'an mansura. Sebab tu Nabi tahu penyakit akhir zaman ni. Nabi kaitkan man tawadha'a lillah kan, dalam hadis
Man tawadha'a lillah, bukan lid dunya, li ajli dunya, lis sum'ah dan sebagainya. Man tawadha'a lillah, barang siapa yang tawadhu' kerana Allah, apa balasan dia? Rafa'ahu Allah, Allah akan angkat darjat dia. Tak payah angkat bakul sendiri, tak payah, Allah angkat. Itu kerja Allah. Yang penting bila kita buat kerana Allah, Allah akan selesaikan. Walaupun kadang-kadang rendah di pandangan mata manusia, tapi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam Uwais, macam contoh Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in, seorang tabi'. Bahkan kata ulama dia ni sebagai sayyidut tabi'in. Ulama khilaf di antara tabi'in ni, orang yang tak dan jumpa Nabi tapi dan jumpa sahabat, yang mana yang paling hebat, paling afdal, paling tinggi martabat selepas Nabi, sahabat, lepas sahabat tabi'in kan. Dalam banyak-banyak tabi'in ni duk khilaf hak mana yang paling baik sekali. Setengah ulama kata Hasan Basri, Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri. Setengah ulama kata tidak, yang afdal tabi'in itu ialah Uwais Al-Qarani. Sebab apa? Sebab dia tu sebenarnya duduk pada zaman Nabi SAW. Cuma dia tidak sempat nak berjumpa Nabi kerana khidmatan li ummih, kerana dia nak berkhidmat pada ibu dia. Tak boleh nak tinggal mak dia sampai tak dan nak jumpa Nabi SAW. Tak boleh, tak dan nak jumpa. Dia jaga mak, mak tak sihat, mak sakit, duk jaga, tak dan nak jumpa Nabi tu, nak jumpa Nabi tak dan, terpaksa tinggal. Boleh kerana dia duduk zaman sahabat tapi tak dan jumpa Nabi, dia duduk zaman Nabi tak dan jumpa Nabi, maka dia tidak boleh dipanggil sahabat. Kan? Sebab sahabat adalah hanya orang yang sempat jumpa Nabi saja, duduk zaman Nabi dan jumpa Nabi dan mengucap depan Nabi SAW. Walaupun dia tu asal orang jahat mentera mana pun, badui terang mana pun, duduk kampung hulu mana pun, tapi walaupun jumpa Nabi satu lahzah, kata ulama hadis, walaupun jumpa satu lahzah sempat beriman, maka dia tu termasuk dalam rekod ashabu Rasulullah SAW, sahabat Nabi SAW. Cuma dia ni sahabat yang kecil-kecil lah kan, yang jauh-jauh lah. Dia tak macam Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali lah, tu sahabat yang hebat-hebat kan, hak jauh-jauh. Tapi dia tetap dipanggil sahabat, walaupun dia jumpa Nabi saja, jumpa Nabi beriman balik. Walaupun dia tu orang badui ke orang mana tak tahu halal, jumpa Nabi sekali saja, beriman dengan Nabi, balik rumah tak jumpa dah, sekali jumpa, maka dia dipanggil sahabat, sahabi. Uwais tak dan jumpa Nabi, sebab tu dia tidak boleh dipanggil sahabat, dia hanya tabi'in. Sebab tu ulama banyak setengah ulama kata yang afdal sekali bukan Hasan Basri, yang afdal adalah Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala. Hebat tak hebat Uwais Al-Qarani ni sampai Rasulullah SAW pernah pesan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar supaya bila aku mati ni, tanpa tolong pergi cari ni seorang lama ni, Nabi habang tanda-tanda dia, ada cok, ada di belakang dia apa semua, ada tanda-tanda orang ni Nabi kata orang ni ahli bumi tak kenal dia, tapi ahli langit kenal dia. Ahli bumi tak kenal dia, tak tahu pun kata dia ni orang yang hebat, orang yang soleh, orang yang wara', orang yang dekat dengan Allah, orang tak tahu. Ahli bumi tak tahu, ahli langit lebih kenal dia. Sebab tu Nabi pesan pada Ali Umar, hampa pergi cari orang ni, minta doa dekat dia. Doa dia ni doa yang makbul tu kan. Ali tu, Umar tu hebat tu, sahabat besar tu, turun pergi minta doa dekat Uwais Al-Qarani. Kisah ni setengah ulama buat kesimpulan hukum, kata boleh tak menjadi kesalahan orang tok guru, orang alim, syekh-syekh ni minta doa ke anak murid dia, tak kan? Boleh. Orang yang tinggi makam
Boleh minta doa kat orang yang bawah dia, boleh, tak ada masalah. Pasal Umar minta doa pada Uwais. Umar tu sahabat besar, nombor 3, Uwais bawah dah, tapi Umar tetap minta doa pada Uwais. So nak cerita Uwais ini ahli dunia tak kenal dia. Dia kata orang tua mana duk belah kambing di ujung kampung, nampak bodoh pakai rumbuk selekeh, orang tak tahu dengan dia. Bahkan bila Sayyidina Umar sampai di kampung tu, semua tak tahu kata dia tu Uwais Al-Qarni. Dan masa Sayyidina Umar mula jumpa pun dia tak mengaku kata dia Uwais Al-Qarni, tak mau mengaku. Last sekali bila Sayyidina Umar dah cerita baru dia doakan kepada Umar dan Ali. Tuan-tuan, tu kadang-kadang kita lah, orang kita duduk kan, kita duduk pandang hina dia ke, duduk orang tak kenal, tak tentu tuan-tuan, tak tentu, orang ni tak tentu. Entah dia lebih baik daripada kita, amalan dia lebih baik daripada kita, mana tahu. Saya cerita pengalaman di Mesir. Saya dah berjumpa dengan seorang. Dia ni kalau tengok pakaian dia, tengok buruk je kan, pakaian buruk, jubah tak macam orang lain kan. Orang lain pakai jubah, padahal dia tu ulama ulama Azhar, pakai buruk, sorban, tak pakai kepiah sengit begitu ya kan. Duduk penyuruh di kedai-kedai dia jual kitab dia berabuk. Adalah bangsa kecil yang duk susun kitab-kitab dia jual tu, pakai buruk apa semua. Orang Arab buat tak tahu, jalan buat tak heran dia. Memang tengok zahir dia macam tu, tapi bila kita kenal dia, kita rapat dengan dia, duduk dengan dia, baru kita tahu bahawa orang macam ni orang yang bukan sebarangan orang. Jubah tak nak, pakai jubah buruk saja, padahal dia layak pakai jubah cantik, dia layak pakai sorban Azhar merah putih tu kan, dia layak pakai sebab dia ulama Azhar. Bila dia tak pakai, dia duduk di bangsai je, pergi pagi balik, pangisyak balik malam, balik rumah je. Tapi bila kita pergi sembang dengan dia, duduk dengan dia, kita nampak, tengok dia betul-betul, tengok muka dia betul-betul, baru kita perasan, dia orang macam ni kadang-kadang Allah lindung. Allah, dia panggil orang yang mastur, orang yang Allah tutup. Kadang-kadang orang tak perasan. Bila kita sembang dengan dia, pergi dengan dia, duduk mulazamah dengan dia, baru kita tahu, kata Allahu Akbar, ada orang macam ni. Quran 30 juzuk, alhamdulillah. Kebetulan saya pergi ziarah dia, saya bawa Quran satu kecil dia kata, cuba hang, dia bukan nak riak, cuma nak cerita nikmat Allah pada dia kan. Itu lain kan, riak lain, nak cerita nikmat Allah kat kita lain kan. Kita ada Allah bagi apa-apa nikmat kat kita, kita nak cerita kat kawan, tak apa, cerita anak ulama pun tak pergi, Nabi pun tak ada masalah apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dan maka dengan nikmat Tuhan engkau maka ceritakanlah kan, cerita. Sebab tu ulama membolehkan kita cerita nikmat Allah pada kita, tapi dengan syarat hati kita selamatlah daripada penyakit-penyakit tadi kan. Dia tahan buka Quran, baca surah apa, bacalah ayat apa, aku nak sambung. Saya pun buka Quran, saya buka lah tengah-tengah tu, baca 2-3 ayat, dia sambung dia 3 kali dia suruh saya buka, semua dia sambung sama 30 juzuk dalam dada dia. Tengok, kalau tengok zahir orang tua main lekeh, nampak lekeh semua. Itu kata hebat. Tak tentu orang ni, kadang kita tak tahu. Dia kata pada satu malam, aku dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, aku biasa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dia dapat Lailatul Qadar.
Saya tanya Tuan Syekh, tahu mana kata malam tu malam Lailatul Qadar? Dia kata ruh yang bersih, hati yang bersih itu dapat kesan bahawa pada malam itu malam Lailatul Qadar. Memanglah para ulama sebut ada tanda-tanda zahir kan. Kadang-kadang malam itu kadang-kadang orang tak sebenarnya ada tanda zahir kan. Kadang Allah gerakkan kan. Allah buka hati kita, hati yang orang yang roh yang bersih, orang yang syahwat dunia tak ada ni, dia tahu kan. Kata malam tu malam Lailatul Qadar. Pagi tu orang tahu dah kan, malam tu. Pagi tu banyak tanda kan. Malam tu. Dia kata ruh yang bersih itu, ruh yang tak ada syahwat-syahwat dunia pun tak ada, yang ruh yang hati orang yang Allah ada hidup dia ni kan, maka dia boleh kesan bahawa pada malam itu malam Lailatul Qadar. Dia kata pada malam itu aku nak minta apa boleh, aku nak minta duit ke, minta apa aku semua, tapi aku tak mahu. Apa Tuan Syekh minta? Saya tanya apa Tuan Syekh minta? Aku minta moga aku dipanjangkan iman sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dipanjangkan iman, tak minta duit. Padahal dia orang susah tu, dia minta duit. Allah hebat. Tu kata orang macam ni ada, orang yang mastur dipanggil dalam istilah ilmu tasawuf ni, orang yang mastur, orang yang ditutup. Kadang kita kata orang syekh-syekh yang buat tutup wali ni, kadang-kadang hak yang Allah zahirkan pun ada kan. Jadi dua jenis, satu yang Allah zahirkan dia, satu yang Allah tutupkan dia. Contoh hak Allah zahirkan kalau di Malaysia ni, contohnya apa nama, tutup guru, tutup kenali kan. Itu orang yang Allah zahirkan, orang tahu kata oh ni tok kunali, tok kupaluh kan, tok kupaluh, tok kenali, tok guru dulu ni, apa tok Syekh Abdullah Fahim, datuk pada Datuk Lah Balawi. Itu semua tok guru yang orang waktu hidup dia tu pun dah banyak dah orang nampak kan, karamah dia tu. Tapi ada orang yang Allah tutup dia, yang dia panggil mastur, orang yang mastur. Jadi nak cerita yang tuan-tuan, kadang orang yang nampak buruk, nampak kita jangan hukum apa, kita boleh jadi orang ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghiasinya dengan kelakuan yang dikasih ia akan dia, maka membersihkan itu setengah iman. Bersih hati jadi bersih tu zahir dan batin. Bersih zahir, bersih batin. Kita bersih dua, zahir batin. Kita ambil semayang tu bersih zahir dan batin kan. Bersih zahir, basuh muka, basuh tangan. Bersih batin, di samping kita basuh muka tu kita baca doa. Bukan kita main gabuh kan? Kita baca doa kan, Allahumma bayyid wajhi kama bayyadta wajha awliyaik. Basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi bi yaminika. Ada doa kan, walaupun doa tu tak sabit dalam hadis. Setengah orang dia kata ini jangan buat ni, jangan baca doa dalam waktu wuduk ni, bid'ah. Nanti dulu memanglah kita pun tahu bahawa tak ada hadis Nabi SAW waktu kita basuh orang kata wuduk kan. Tapi tak ada salah, doa-doa tu semua dia ditulis oleh para ulama. Al-Imam Ghazali tulis kan, doa-doa tu untuk kita baca, supaya kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki tu tak basuh saja, basuh dengan niat kita nak buang dosa-dosa di muka kita, mata kita, telinga kita, tangan kita kan. Kan. Sebab itu orang yang berwuduk dengan wuduk yang betul, maka lepas ambil semayang tu dia rasa sihat kan, rasa cergas, rasa sihat, rasa dekat dengan Allah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal dia dah cuci dosa dah kan. Dengan wuduk tadi akan gugur dosa di muka dia, di mata dia
di tangan dia, di kaki dia, di telinga dia. Beza dengan orang yang wuduk dengan main sembok basuh saja, basuh. Dari segi fiqahnya lepas lah kan, fiqahnya sah lah sembahyang, tapi dari segi roh wuduk tu kurang. Pasal dia tak teringat pun masa dia nak basuh muka tadi, nak baca doa ke, walaupun doa tak sabit dalam hadis, baca doa tu doa yang baik lah kan, niat supaya Allah buang dosa kita di muka kita, telinga kita, mata, kaki kita, tangan kita semua kan? Sebab tu sebab tu setengah ulama sebut khusyuknya sembahyang tu kadang-kadang mulanya terletak pada wuduk kita. Kan? Kalau lepas wuduk tu rasa seronok nak sembahyang, lazatnya tak sabar-sabar nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, rasa dekat dengan Allah, maka itu permulaan bahawa nanti insya-Allah kita akan dapat solat yang khusyuk. Yang mula tang wuduk tu. Kalau lepas wuduk tak ada rasa apa, biasa saja, maka amat sukarlah, tipislah untuk mendapat solat yang khusyuk nanti. Sebab tu para ulama kita menasihati kita supaya kita berwuduk dengan wuduk yang sempurna, yang ada bukan hanya setakat syariat kan, fizikal, tapi ada ruh, ada unsur, ada spiritual dalam kita berwuduk itu. Barulah insya-Allah kita bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ni Tuan Syekh kita sebut at-tahuru syatrul iman, bersuci sebahagian setengah daripada iman tu, dua-dua sekali, bersih fizikal dan bersih hati kita. Maka membersihkan itu setengah iman, seperti menghiasinya itu setengah iman, dan perhimpunan keduanya itu iman yang sempurna. Berhimpun dua tu, bersih zahir dan bersih batin, itu kita mendapat iman yang sempurna, iman yang sempurna. Iman sempurna mana iman ni ada, tapi ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Iman, semua orang beriman kan, semua orang ada iman, beriman pada Allah, beriman, semua iman, semua ada iman kan. Iman ni apa yang duduk dalam hati kita dan dibenarkan dengan perbuatan kita. Al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu benda yang duduk dalam hati, siapa tak tahu, tapi kita boleh tahu macam mana. Wa saddaqahu al-amal, dibenarkan dengan amal perbuatan dia. Kalau amal perbuatan itu menunjuk kepada kebaikan, pergi masjid, mengaji semua, confirm dah dia ni ada iman. Betul kan? Dia duduk pergi masjid, tuan-tuan main mengaji, main masjid, confirm insya-Allah tuan-tuan ada iman. Iman duk berkembang. Sebab Nabi kata orang yang berulang-alik pergi masjid ni, fashhadu lahu bil iman, persaksikanlah bahawa dia itu ada iman. Alhamdulillah ada iman. Jadi iman kita nak ambil iman hak macam mana? Hak sempurna. Pasal ada yang tak sempurna, ada yang sempurna. Kita nak ambil yang sempurna. Yang sempurna. Macam satu hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman salah seorang daripada kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, melainkan dia lebih kasih pada aku, min malihi, daripada hartanya, wa waladihi, dan anak pinaknya, wan nasi ajma'in. La yu'minu, tak beriman. Apa maksud tak beriman? Tak sempurna iman. Tak sempurna iman. Syarah hadisnya, la yu'minu makna la yukmil iman, la yakmal iman, tidak sempurna iman. Ada tapi tak sempurna. Tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia lebih kasih pada aku lebih daripada hartanya, anak pinaknya, dan semua manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata, tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia kasih pada kawan dia macam dia kasih diri dia sendiri. Tak beriman
Apa maksud tak beriman? Tak sempurna iman. Tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia kasih macam kawan dia, macam dia kasih diri dia sendiri. Mana kalau kawannya dia tak boleh kasih macam dia kasih diri dia, mana iman dia tak sempurna lagi, kan? Mana iman kita tak sempurna. Benda ni kena duk terus bermujahadah, kan? Berjihad. Nak ambil hak ni, hak Nabi kata cinta Nabi lebih daripada anak pinak, harta semua. Cinta kawan macam cinta kasih diri sendiri. Hak ni yang perlu kepada jihad, kan? Jihad kita, mujahadah kita berterusan. Sebab tu Nabi sebut orang yang berjihad menentang hawa nafsu ni, dia berada dalam jihad yang besar, al-jihadul akbar. Sahabat balik daripada satu perang, lepas balik Nabi kata raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru balik daripada jihad yang kecil, baru balik perang, ilal jihadil akbar, dan kita sedang menuju ke jihad yang lebih besar. Qalu wa mal jihadul akbar ya Rasulullah, apakah jihad yang besar wahai Rasulullah? Qala jihadu nafsika wa hawaka, jihad nafsu kamu dan hawa kamu. Hadis ni banyak ulama hadis memberi komentar. Tapi hadis ni hadis kuat, hadis hasan. Setengah ulama mentakhrijkan hadis ni sebagai hadis hasan. Mana jihad hawa nafsu itu jihad yang besar, jihad yang lebih besar daripada jihad menentang musuh. Sebab itu orang yang syahid, orang yang mati dalam keadaan diri dia duduk berjihad hawa nafsu ni, dia juga dikira syahid. Syahid juga. Orang yang syahid di perang, di medan perang, syahid, dipanggil syahidul ma'rakah, syahid perang. Orang yang mati dalam berjihad hawa nafsu ni syahid juga. Itu dipanggil syahidul mahabbah. Syahidul mahabbah, iaitu orang yang syahid dalam keadaan dia duduk berjihad nafsunya, hawanya untuk mendapat redha Allah, kan? Untuk mendapat cinta Allah, nak dapat keampunan Allah. Orang ni pun syahid juga, syahidul mahabbah dia panggil. Tapi mati kena mandi macam biasa lah. Dia tak macam syahid ma'rakah. Nah, betul lah. Jadi baru sempurna, sempurna iman, sempurna iman kita. Sebab iman kita akan turun naik, kan? Iman manusia akan turun naik. Iman kita tak macam iman Nabi SAW. Iman Nabi yazidu wala yanqus. Dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, iman Nabi yazid wala yanqus. Iman Nabi sentiasa bertambah, tak pernah kurang. Walaupun 1 minit, 1 lahzah, tak ada kurang, dua naik saja. Itu iman Nabi SAW. Iman malaikat la yazid wala yanqus, tak tambah tak kurang, teratur saja. Teratur saja, malaikat dia teratur saja. Dia mana boleh pergi. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu ada setengah ulama ataupun orang-orang gitu, wali ni kadang-kadang makam dia lebih tinggi daripada malaikat. Kan? Ada kadang-kadang para awliya ni makamnya itu, kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Iman manusia yazidu wa yanqus, tambah dan kurang. Banyak amalan kita, banyak sembahyang kita, banyak zikir kita, tambahlah iman kita. Kurang hak tu, kuranglah iman kita. Itu iman manusia. Tapi kalau kadang orang kita kata para awliya ni, orang yang dekat dengan Allah ni, amalan dia walaupun dia tidak maksum, kan? Walaupun tak maksum, manusia mana ada maksum illa Rasulullah SAW, melainkan Nabi saja. Tapi orang yang kadang kita panggil awliya Allah ni, kan? Wali Allah ni, orang yang dekat dengan Allah ni, kan? Zahir kita nampak depa ni sentiasa duk buat amalan, kan? Sentiasa duk. Walaupun kita kata depa ada masa yang kurang, tapi segi zahir kita nampak mereka ni sentiasa amalan depa hebat, kan? Tu.
Quran sebut ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tuan-tuan jangan ingat kata wali-wali, sebut istilah wali ni tak ada dalam Quran. Dalam Quran ada istilah wali. Bukan wali menikah lain, itu wali lain. Itu wali juga. Menikah kena ada wali lah. La nikah illa bi wali, tak sah nikah melainkan dengan wali. Wa syahidan adil minkum, dan 2 orang saksi. Sebab tu pendapat yang kata boleh seorang perempuan tu mengahwinkan diri dia dengan lelaki itu pendapat yang sangat-sangat lemah, dan pendapat yang syadz, dia panggil pendapat yang sangat-sangat minoriti, yang bercanggah dengan nas hadis tadi. Hak saya baca tadi, la nikah illa bi wali wa syahidan adil minkum, tak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi. Jadi perempuan nak menikah mesti ada wali. Jadi pendapat yang kata boleh seorang perempuan tu mengahwinkan diri dia dengan lelaki itu tak ada wali, maka pendapat yang bercanggah dengan nas zahir hadis. Jadi pendapat yang syadz. Walaupun kita akui ini ada pendapat dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh seorang perempuan kahwinkan diri dia dengan lelaki, boleh. Tapi ulama Hanafi letak syarat juga, perempuan tu mestilah seorang yang ada rushd, ada rasyidah, perempuan yang imra'atun rasyidah, perempuan yang dapat kenal yang baik yang buruk, yang tahu fikir, timbang secara bukan emosi, timbang cara rasional, kan? Perempuan yang matang, yang boleh timbang, yang tidak ikut emosi, yang ikut syarak, ikut akal, ikut rasional yang betul. Barulah orang ini boleh mengahwinkan diri dia dengan lelaki itu dalam mazhab Hanafi. Bukan sebarangan perempuan yang boleh. Tapi kita nak sebut bahawa ini pendapat yang sangat-sangat tak sesuai dan sangat-sangat tidak praktikal. Kalau kita nak laksanakan di mana-mana negara pun tak sesuai, tak boleh. Tak boleh. Itu wali nikah. Wali hak saya sebut tadi ada sebut dalam Quran tu, kan buka saya tengok. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu, kan, la khawfun alaihim, tak ada rasa takut mereka itu, wa la hum yahzanun, tak ada sedih. Depa ni perasaan takut, sedih tak ada depa. Itu ciri-ciri wali Allah. Quran sambung lagi, allazina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa pada Allah. Jadi ciri-ciri wali Allah ni adalah orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman dengan sebenar-benar iman, dia bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka dia itulah wali Allah. Cuma wali Allah ni ada hak besar kan? Allah hebat, ada hak. Dia ada pangkat-pangkat dia lah, kan? Tapi kalau dia beriman, bertakwa, dia lah wali Allah. Allah jaga dia. Orang yang Allah jaga dia itulah orang yang dekat dengan Allah. Jadi siapa kata wali Allah yang tak ada dalam Quran? Ada. Ala inna awliya Allah. Awliya itu plural kepada singular wali. Wali seorang, ramai awliya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu dapat kabar gembira di dunia lagi, dah dapat kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak ada langsung sedih, duka cita apa semua, tak ada. Jadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin dia beramai orang berzikir banyak, berapa ribu orang berzikir ni? 1000. Tu dia banyaknya. Aku nak jadi wali. Ni tak boleh.
Dia hang berzikir berapa ribu ni hang berzikir ni, kalimah ni Allah 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 ni berapa? 1000. Ish, banyak bagi. Alhamdulillah, awak banyak saya, aku nak jadi wali. Nah, dia dah tak betul lah. Kita zikir pada Allah, baca Quran kan, mengaji kan, zikir kan, itu bukan kerana nak jadi wali. Nak jadi wali itu ada anak perempuan, jadilah wali. Kita berzikir kerana Allah, kerana Allah suruh zikir. Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku akan ingat kamu. Fazkuruni azkurkum. Maka kita pun zikirlah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa lafaz pun. Zikir la ilaha illallah ka Allah Allah ka qayyum qayyum hayy hayy hayyun hayyun kan. Zikir dengan isim mufrad, kan. Ada setengah orang tak bagi, setengah orang tengah-tengah tempat, tengah-tengah macam dipolis, dia tak bagi, dia ini bid'ah, sesat. Tak boleh zikir Allah Allah Allah, hayyun hayyun hayyun, qayyum 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 kan. Tak boleh. Dia tak ada nas, tak sabit dalam hadis. Ini satu pendapat yang tak berpaksi kepada nas, kan. Zikir ni, zikir dengan apa? Tak semestinya zikir itu zikir yang sabit, yang warid dalam hadis Nabi SAW. Memang banyak zikir yang Nabi sebut, kan, banyak, kan. Subhanallah, alhamdulillah, kan. Ini semua warid dalam hadis. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, apa semua, kan. Ini zikir yang secara jelas disebut dalam hadis Nabi SAW. Tapi ada juga zikir yang walaupun tak ada sebut dalam hadis, tapi dia itu masih berada dalam kumpulan yang harus boleh berzikir, kan. Kita lihat dalam Quran apa Allah sebut, wazkur isma rabbik, wazkur isma rabbik, wazkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhan engkau. Dalam Quran, kan. Quran, buka Quran. Wazkur isma rabbik, dan sebutlah nama Tuhan engkau. Siapa nama Tuhan engkau? Siapa nama Tuhan kita? Allah, kan. Maka bolehlah sebut Allah 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 Allah, pegang bunyi tasbih Allah 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 Allah, bolehlah. Oh, tak boleh. Pasal Quran sebut wazkur isma rabbik. Saya tak ingat surah apa. Ataupun ambil mana-mana nama asma Allah al-husna 99, kan. Kan? Apa? Hayyun. Apa makna hayyun? Allah hidup. Allah hidup, tak mati. Allah hidup. Sebutlah hayyun 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 hayyun. Boleh. Samad samad ya samad samad samad, boleh. Qayyum qayyum qayyum, boleh. Semua nama Allah, kan. Hak Allah, hak Nabi sebut inna lillahi 99 isman faman ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Faman ahsaha, barang siapa yang hafaz dan menghayati 99 itu, dakhala al-jannah, masuk syurga, kan. Jadi apa salahnya orang duk berzikir hayyun hayyun hayy hayy tu. Cuma kadang-kadang cara bawa tu yang kadang orang tak faham, kan. Cara bawa tu, so, kalau sebut hayyun hayyun boleh lagi, kan. Bila main deras hayy hayy hayy, mula tu jadi timbul fitnah, kan. Saya pernah dengar satu kumpulan tarikat yang muktabar, tapi oleh kerana dia silap bawa sikit, dia zikir dengan dia laju sangat tu, bunyi hayy hayy, dia kan jadi pelik, kan. Jadi pelik. Bila pelik maka timbul fitnah. Maka bila timbul fitnah, elok jangan buatlah. Tapi jangan kita condemn atau jangan kita menyalahkan orang yang zikir dengan isim mufrad itu. Hayyun hayyun hayyun, qayyum qayyum, huwa hu tu makna apa? Huwa Allah, Allahu la ilaha illa hu, Allahu la ilaha illa hu. Hu tu siapa? Hu tu makna dia tu siapa? Allah. Allahu la ilaha illa hu. Maka orang pun berzikir hu.
Jadi kita bila dengar orang duk subuh, kita jangan duk salah orang. Dia buat ada asasnya. Jangan duk kita menyalahkan orang berzikir duk. Cuma saya sebut ini kadang cara bawa tu kadang-kadang boleh timbul fitnah. Hu pelan-pelan tu boleh elok kan. Hu bila laju masuk gear 4 ya. Di bawah gear 1 boleh lagi duk main masuk gear 4 duk hu. Kan bila orang duk luar, orang duk dalam surau tu tak apa, orang duk luar dengar, ini puak dia buat apa ni. Dia mula panggil jawab agama pergi serbu bertangkap. Padahal dia buat itu betul. Padahal zikir itu betul. Sebab tu kita jangan salahkan zikir. Kalau kita nak salahkan orang yang bawa tu. Bawa bagi betul supaya tak timbul fitnah. Timbul fitnah elok kita tinggal. Sebab kadang-kadang dengan sebab pelakuan sesengah puak ni boleh merosakkan nama kumpulan-kumpulan tarikat yang muktabar, yang masyhur, yang betul-betul ikut Quran, ikut sunnah Nabi SAW. Ada juga tarikat yang sesat pun ada banyak. Tapi jangan kita dengan salahkan dengan sebab hak ni dia salah semua. Hak betul pun banyak kan. Hak betul-betul ikut Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau kita tengok di Malaysia ni, tuk guru kita kan, tuk kebanyakan tuk guru ni semua daripada amalan-amalan mereka kan. Mereka ada ambil tarikat ijazah, tarikat dengan mana-mana tok syekh kan. Mereka ada ambil. Kebanyakan tuk guru di Malaysia, alim ulama di Malaysia dan di luar negara pun, untuk amalan peribadi dia ada ambil zikir. Ada seorang syekh ke guru dia talqinkan zikir yang khusus untuk depa amal itu. Zikir ini semuanya ada sanad bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan kebanyakannya tarikat ni dia turun mai daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidina Abu Bakar. Kebanyakan tarikat hanya satu saja yang mai daripada Sayyidina Abu Bakar, iaitu tarikat Naqsyabandiyah tu tarikat yang datang susul galurnya akhirnya menyurut jalan Sayyidina Abu Bakar. Dan yang lainnya kebanyakan yang mai daripada jalan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Syadzuliyah, Khaliliyah, Ja'fariyah, Ahmadiyah dan sebagainya. Ini semua tarikat yang masyhur, yang muktabar, yang tak lari daripada neraca Quran dan sunnah Nabi SAW. Apa pun kita timbang dengan Quran sunnah kan. Betul dengan Quran, betul dengan sunnah, maka betul lah insya-Allah kumpulan tu. Tak betul dengan Quran, tak betul maka tak betul kan. Timbang kita dua, Quran, sunnah. Betul yang tu betul. Aja. Kemudian wallahu a'lam. Jadi masuk bab yang pertama tu, bab syarrut ta'am ni tersambung pada minggu depan lah insya-Allah. Masuk bab pertama menyatakan di antara satu daripada 10 sifat yang dicela tu, baru masuk bab yang pertama, sambung pada minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak sempurna dari kelemahan saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.